Ini saya boleh adjust tak? Tak sampai mulut. You saw I sent to you the jawapan Sri Perdana one. You can have a look. Kita ada jawapan parlimen tu. You want to give to all the reporters the jawapan? But can hear Datuk Sri Anwar's speech. Nanti bila kita buat PC boleh capture ucapan Datuk Sri kan? Okay. You can. Boleh? Ready? Okay. Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang menonton. Saya bersama Ahli Parlimen Kubang Pasu yang juga merupakan mantan Timbalan Menteri Kewangan semasa kami di Putrajaya. Jadi isu yang saya nak bangkitkan hari ini adalah mengenai kos ubah suai pejabat, menteri dan timbalan menteri. Okey. Saya telah bertanya soalan yang sama mengenai kos ubah suai pejabat menteri dan timbalan menteri pada tahun lepas. Okey. Dan pada tahun lepas bila saya bertanya soalan yang sama, saya telah diberikan jawapan pada masa itu oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk tugas-tugas khas. Dan pada tahun lepas bila saya bertanya, soalan ini tak dijawab dengan apa-apa kos. Mereka hanya kata semua ini mengikut Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 2018. So dia tak bagi apa-apa jawapan lah. Ini masa Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Okey, soalan sama. Soalan kali ini saya tanya lagi bila Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Kerana kita nak tahu kos ubah suai pejabat. Kali ini, menteri yang menjawab Jabatan Perdana Menteri hanya senaraikan 3 kos sahaja di Jabatan Perdana Menteri. Bermaksud kalau saya nak tahu sama ada menteri wanita ada buat ubah suai, saya tak dapat jawapan itu. Dia hanya menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjawab. Dan kos yang diberikan lebih kurang 1 juta telah pun dimaklumkan oleh semua portal berita mengenai kos ini. Jadi apa yang saya telah bertindak untuk lakukan sebagai ahli parlimen, saya telah menulis surat rayuan kepada speaker. Dan saya beritahu speaker, saya kata, bila saya tanya soalan kepada Perdana Menteri, seharusnya menjadi tanggungjawab Perdana Menteri untuk senaraikan kos ubah suai untuk semua menteri dan timbalan menteri. Bukan sahaja menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan jawapan saya baru terima fresh daripada pejabat speaker. Pejabat speaker mengatakan bahawa beliau telah hantar surat saya kepada menteri yang menjawab dan menteri jawab kata dia nak kekal jawapan itu. Dia tak nak tambah apa-apa. Okey? Kemudian speaker kata bahawa speaker tidak mempunyai apa-apa kuasa ataupun budi bicara untuk mengarahkan menteri mengubah jawapan yang telah dikemukakan. Okey? Kota soalan yang diberikan kepada semua ahli parlimen, setiap ahli parlimen hanya boleh bertanya 10 soalan lisan, 5 soalan bertulis.
Kalau saya nak dapatkan kos ubah suai semua menteri, saya tak ada kota untuk soalan lain. Kalau mereka nak kita tanya setiap seorang. Jadi tak masuk akal kalau soalan basic seperti ini, rakyat nak tahu semasa pandemik, berapa menteri telah gunakan duit rakyat untuk ubah suai pejabat. Kalau 3 menteri sahaja sudah mencecah 1 juta, bayangkan kalau kita dapat kos kabinet penuh. Okay, jadi sebagai seorang ahli parlimen, kalau kita bertanyakan soalan kepada Perdana Menteri, tanggungjawab menteri ataupun Perdana Menteri yang bertugas untuk dapatkan semua jawapan ini daripada kabinet yang lain. Dan tugas speaker adalah untuk menyelaraskan semua ini supaya bila kita bertanya soalan, kita dapat jawapan. Okey? Tak mungkin kalau kita datang bagi separuh saja jawapan. 3 menteri saja. Kita nak tahu kesemuanya. Kerana kalau nak ubah suai pejabat, waktu lain, kalau guna pekeliling semua, tak ada orang akan persoalkan. Tapi bila kita ada PKP, kita ada lockdown, kerajaan yang asyik bertukar. Kalau kita bertukar menteri dalam 1 tahun, kita ubah suai lagi, tak masuk akal. Okay? Jadi perbelanjaan ini tak sepatutnya berlaku dan saya berharap speaker akan betul-betul menyelaraskan semua tugasan basic ini untuk pastikan ahli parlimen dapat jawapan yang kita kemukakan. Okay? YB? Terima kasih Segambut ya. Saya nak pergi terus kepada the crux of the matter lah, iaitu tentang perbelanjaan untuk ubah suai. Saya ingat sangat tidak sensitif ya bagi sama ada menteri ataupun timbalan menteri dalam keadaan sekarang ini di mana rakyat struggling to make ends meet. Tiba-tiba mereka boleh spend sekian banyak, 1 juta disebut untuk pengubah suaian itu di JPM sahaja. Tak termasuk lagi jawapan yang diberikan untuk mengubah suai Seri Perdana 30 juta ya, atas alasan keselamatan. Saya pun tak tahu bila yang Perdana Menteri duduk di situ. Yang saya tahu setiap kali ada apa semua orang pergi ke rumah dia, yang kalau Perdana Menteri sebelum ni lah di Bukit Damansara, dan kononnya untuk nak menjaga imej Malaysia di mata dunia. Saya tak nampak apa-apa cacat celanya Seri Perdana tu, sehingga renovation saja mencecah 30 juta ya. Saya masih ingat ketika kami mula masuk di pejabat di Putrajaya pada tahun 2018. Saya yakin Segambut pun ketika itu Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, dan saya di Kementerian Kewangan. Sejak kita masuk dan kita keluar 22 bulan, bilik saya dan yang berkaitan tu tidak 1 sen kita belanjakan untuk renovation, kerana yang ada pun dah cukup selesa dan sesuai untuk kita menjalankan tugas. Jadi dengan apa yang jawapan yang telah diberikan ini, saya ingat terutama sekali dalam keadaan pandemik dan kesusahan rakyat yang di bawah. Dan kita tahu bahawa bila di bawah sana dibuat crowdfunding contohnya untuk membeli peralatan-peralatan untuk dibekalkan kepada hospital, tangki oksigen dan sebagainya, dan saya persoalkan dalam Dewan kenapa perlu buat crowdfunding padahal kumpulan wang COVID yang disediakan oleh kerajaannya angkanya memang sudah cukup besar. Sepatutnya diberikan kebebasan kepada pihak hospital dan klinik untuk membuat perolehan apa saja yang diperlukan untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Dan kita baru sekejap tadi buat bacaan kali pertama satu orang undang-undang untuk meningkatkan statutory limit daripada 60 ke 65% hutang negara kita untuk diperuntukkan masuk di dalam kumpulan wang COVID. Jadi saya ingat itu memang kita sokong memang untuk tujuan memastikan kita memerangi ataupun mengeluarkan kita daripada keadaan pandemik ini,
memang kita sokong, tetapi apa yang telah didedahkan dengan pengubahsuaian yang tidak sedikit, ya. Kalau di JPM saja sudah mencecah 380,000 dan kemudian yang lain-lain lagi yang seperti yang segambut kata tadi kita tak dapat jawapan. Saya rasa ini sangat-sangat tidak sensitif dalam keadaan sekarang. Dan Seri Perdana pula 30 juta yang dibelanjakan. Jadi kita harap perkara yang seumpama ini sudahlah, ya. Perlu kita fokuskan untuk memastikan wang yang ada itu dibelanjakan untuk rakyat, dan the value for money daripada setiap yang kita belanja itu dapat kita adakan. Terima kasih. Okay. Akhir sekali, saya hanya nak bagi untuk konteks, ya. Jawapan kos ubahsuai untuk Menteri Parlimen dan Undang-Undang RM380,000. Yang itu adalah kos yang peruntukan yang kita terima untuk bakul makanan satu kawasan Parlimen yang kita guna untuk bantu 3,000 keluarga. Konteks, ya. Satu kos ubahsuai Menteri. Kalau Seri Perdana 30 juta, 1 juta kita boleh bantu 3 kawasan Parlimen. 30 juta kita boleh bantu 90 kawasan Parlimen bakul makanan untuk berapa keluarga. Okey, jadi retorik kerajaan prihatin ini, saya rasa jawapan ini sudah mendedahkan bagaimana mereka menggunakan duit rakyat untuk sendiri. Okey, itu sahaja. Terima kasih, ya.